Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Alif Mifzah bin Azman Shah. Dan hari ini saya akan bawakan tajuk tentang persiapan dan perancangan sebelum memulakan aktiviti survival. Okey, yang macam kita tahu, aktiviti fizikal terutamanya dalam hutan ni ialah aktiviti alam semula jadi yang dapat membantu kita untuk belajar dan mengenali alam ciptaan Tuhan dengan Yang Maha Kuasa yang sangat cantik. Okey, kita juga dapat melihat keindahan alam apabila kita melakukan aktiviti survival ni. Kita dapat mempelajari lebih banyak ilmu tentang alam apabila kita melakukan aktiviti ni, dan yang paling berharga bagi saya ialah pengalaman yang baharu yang kita akan dapat apabila kita melakukan aktiviti survival ini. Okey, saya akan masuk pada point. Okey, perkara yang harus diperhatikan sebelum kita melakukan kegiatan aktiviti ini adalah persiapan dan perancangan aktiviti. Okey, persiapan dan perancangan aktiviti ini seperti kita melakukan satu tentatif untuk perjalanan aktiviti survival kita supaya kita berada di landasan yang betul dan kita tidak membuat sebarang keputusan yang terburu-buru. Okey, yang kedua pula ialah tentang persiapan alatan dan kelengkapan. Okey, persiapan alatan dan kelengkapan ini adalah sangat penting supaya kita tidak tertinggal apa-apa alatan yang penting semasa kita berada di dalam aktiviti survival ni. Okay, yang ketiga ialah kesihatan dan keadaan fizikal. Kesihatan dan keadaan fizikal perlulah dalam keadaan yang baik supaya tidak berlaku hal kecemasan di dalam hutan ataupun semasa aktiviti ini dijalankan, dan contohnya seperti tidak pingsan dan sebagainya lah. Okey, kita juga perlu mengambil kira tentang kos selama kegiatan sebab perkara ini adalah sangat penting sebelum memulakan apa-apa jua aktiviti, tak kira aktiviti survival dan sebagainya. Khususnya adalah tentang kelengkapan identiti diri. Kelengkapan identiti diri ni perlulah kita bawa, contohnya seperti IC, tag nama dan sebagainya, supaya kalau apa-apa berlaku dekat internet nanti, contohnya kita sesat atau sebagainya, kita ada identiti diri kita. Okey. Kelengkapan pakaian dan logistik juga adalah sangat penting disebabkan kita di dalam aktiviti survival ini merupakan aktiviti yang agak ekstrim, so dia memerlukan pakaian yang mencukupi untuk kita melakukan aktiviti lah. Dan yang terakhir sekali tentang maklumat lokasi yang kita ingin lakukan aktiviti survival itulah, kita perlu dapatkan maklumat yang mencukupi dan sebagainya supaya kita tidak terjadi aktiviti yang tidak diingini seperti sesat dan sebagainya. Okey, saya akan terangkan tentang kelengkapan sebelum survival. Okey, tentang kelengkapan diri dan sebagainya. Untuk kelengkapan peribadi atau kelengkapan diri adalah barang-barang kelengkapan untuk memenuhi semua keperluan peribadi tanpa bergantung dengan orang lain. Contohnya seperti kasut, pakaian mendaki, beg, kelengkapan tidur, air minuman dan makanan yang mencukupi, dan alatan navigasi. Benda ini sangat penting kepada individu atau peribadi sebab takkanlah kita nak berkongsi kasut, pakaian dan sebagainya dengan rakan-rakan kita kan. So benda tu sangat penting untuk kita siapkan sebelum aktiviti ini dilakukan. Okey, khususnya ialah tentang kelengkapan kumpulan. Kelengkapan kumpulan ni adalah barang-barang kelengkapan yang dibawa untuk memenuhi keperluan semua ahli kumpulan, iaitu seperti kemah, ubat-ubatan, peralatan masak dan makanan, golok serta tali. Benda ni sangat penting kepada kita sebab kelengkapan kumpulan ni kita boleh bahagikan di awal-awal. Contohnya ada ahli kumpulan yang boleh bawa kemah, ada ahli kumpulan yang boleh bawa ubat-ubatan, ada ahli kumpulan yang boleh bawa peralatan masak dan sebagainya supaya beban tidak tertanggung pada seorang saya yang perlu membawa semua barangan ini. So benda ni dapat memudahkan lagi serta meringankan beban ahli kumpulan lah. Dan yang terakhir adalah tentang packing. Packing adalah teknik pembungkusan barang-barangan yang akan dimasukkan ke dalam ransel. Okey, packing akan memudahkan pengambilan barang yang diperlukan, membahagikan berat barang yang seimbang agar beg tidak terlalu berat untuk disandang. Dan kaedah packing ini juga adalah untuk pembungkusan sisa makanan sebelum meninggalkan kawasan survival. Okey, untuk
sebelum kita meninggalkan kawasan survival ni adalah sangat penting untuk kita membersihkan kawasan tersebut dahulu supaya tidak berlaku sebarang pencemaran alam sekitar, dan yang paling penting adalah untuk mengelakkan daripada tempat itu menjadi tempat tertumpunya haiwan liar ataupun buas. Okey, disebabkan ada sistem makanan kita, so kita gunakan teknik ini untuk bungkuskan sistem makanan kita, dan kita apabila kita balik ke rumah nanti kita boleh buang di sana dengan cara yang lebih elok. Okey, so saya akan terangkan tentang jenis alatan navigasi yang boleh dibawa. Antara alatan navigasi yang boleh dibawa ialah kompas. Saya pasti kompas ini perlu dibawa oleh semua orang sebab apabila kita nak melakukan aktiviti survival ni, setiap orang perlu ada kompas dan tahu untuk menggunakan kompas supaya tidak berlaku sesat dan sebagainya. Okey, yang kedua ialah alatan yang dipanggil sebagai altimeter. Okey, altimeter ini ialah alat yang untuk mengukur perbezaan tekanan udara mengikut ketinggian sesuatu tempat. Okay, so sesuatu tempat tu dia ada tekanan udaranya masing-masing mengikut ketinggian. Okey, seterusnya ialah peta. Peta ni pun juga penting untuk semua orang, okey. Sebab peta ni boleh digunakan bersama-sama dengan kompas, terutamanya jika kita mendapat peta tentang kawasan survival kita itu. Okey. So peta ini sangat penting untuk setiap individu. Apabila berlaku sesat dan sebagainya, kita boleh merujuk kepada peta ni. Okay? Dan terakhir sekali ialah tentang GPS ataupun Global Positioning System. GPS ni adalah alatan digital yang telah diset di dalamnya tentang lokasi dan sebagainya, dan kita boleh gunakan untuk menjejaki track kita. Okey, seterusnya ialah langkah yang boleh dilakukan untuk mengelakkan daripada sesat. Yang pertama ialah dengan mempelajari ilmu menentukan arah tanpa alatan navigasi. Contohlah kita pergi survival, tiba-tiba alat navigasi kita rosak. Okey, kita boleh mempelajarinya melalui tanda-tanda alam yang boleh digunakan seperti matahari, bulan, buruj dan sebagainya. So ilmu-ilmu ini sangat penting untuk kita dapat sebelum kita melakukan aktiviti. Dan kita juga boleh mempelajari untuk membuat kompas sendiri dengan menyediakan jarum, dan jarum itu perlulah digores menggunakan magnet dan diletakkan di atas permukaan air, dan jarum tersebut akan menunjukkan ke arah utara, dan kita boleh menggunakan teknik itu apabila kita tiada alat navigasi untuk digunakan lagi. Okey. Yang kedua ialah dengan mencegah mengulangi trail yang sama. Itu dengan kita sebagai ahli kumpulan ataupun ketua kumpulan, kita perlu melaporkan kepada petugas berkaitan atau orang yang boleh dipercayai dalam aktiviti ini mengenai perjalanan dan jumlah anggota yang ikut. So kita boleh maksudnya berada di satu checkpoint dan ketua kumpulan tu boleh mengira ahli kumpulan mereka, dan benda itu perlu dilakukan dengan banyak sebab supaya tiada ahli yang akan sesat nanti. So dengan teknik ini tiada ahli yang akan tersesat daripada kumpulan. Okey, yang untuk poin di sini ialah tetaplah berada pada jalur yang telah ada dengan memberi petunjuk pada setiap persimpangan. Contohnya setiap persimpangan tu kita boleh lekatkan kita punya reband ataupun sebagainya untuk sebagai alat penanda kita dah berada di lokasi tersebut. Apabila berlaku sesat, kita boleh gunakan balik reband tu untuk menjejak kita punya ni. Okey, seterusnya ialah perhatikan objek yang menarik. Okey, yang menarik seperti mata air, bukit, sungai dan gunung. Dan pada saat berjalan, sekali-sekali kita haruslah pandang ke belakang dan ingatlah jalur tersebut jika dilihat dari arah pertentangan. Maksudnya dalam perjalanan kita tu kita perlulah toleh ke belakang seketika untuk melihat kita punya trail. Okey, maksudnya nanti kalau apa-apa yang berlaku ataupun kita sesat, kita boleh patah balik menggunakan trail itu tanpa menggunakan
jalan-jalan yang lain. Okey. Langkah-langkah yang boleh dilakukan jika benar-benar sesat. Okey, yang ni jika benar-benar sesat, langkah ni boleh dilakukan. Okey, iaitu mereka boleh menggunakan teknik stop. Okey, apakah teknik stop ini? Okey, stop ini yang pertama ialah S, iaitu sitting, iaitu berhenti dan berehat dengan santai dan hilangkan panik. So, kita tak boleh berada dalam keadaan yang panik jika kita sesat kerana ia akan mengganggu fikiran kita dan kita tidak boleh membuat sebarang keputusan yang logik pada waktu itu. Okey, yang kedua ialah T, thinking, iaitu berfikir secara tenang dan situasi yang sedang dihadapi. So kita perlulah fikir secara tenang dan mencari jalan penyelesaiannya bersama-sama dengan ahli kumpulan supaya benda yang berlaku ni dapat diatasi dan dapat dicari jalan penyelesaiannya. Yang ketiga ialah observation, iaitu melakukan pemantauan di lokasi sekitar, kemudian tentukan arah dan tanda-tanda alam yang dapat dimanfaatkan atau yang harus dielakkan. Dan yang akhir sekali ialah P, planning, iaitu buat rencana ataupun kita fikirkan konklusinya apabila kita dah lakukan sesuatu planning ataupun rencana. So semasa kita buat planning tu, kita haruslah tahu yang pada akhir sekali adakah kita akan jumpa jalan penyelesaiannya ataupun kita akan terus sesat. Okay? So kita haruslah buat planning dengan sebaiknya. Okey, apabila kita benar-benar sesat, kita harus buat kita berada di satu tempat yang kita sesat, jangan ke mana-mana bersama ahli kumpulan. Apa yang harus kita buat ialah dengan membuat tempat berlindung, iaitu membuat tempat berlindung daripada bahaya atau cuaca buruk. So macam kita bangunkan kemah balik di tempat yang kita sesat tu dan sebagainya supaya kita berada dalam keadaan selamat dan tidak berlaku panic situation ataupun tiba-tiba berlaku cuaca buruk, nanti kita akan bertambah panik. Okey, yang kedua ialah tetap tenang, tidak panik, berfikir secara waras dan cuba ingat jalur perjalanan. Okey, apa yang kita perlu buat ialah kita berfikir secara logik dan kita cuba ingat balik jalur perjalanan yang telah kita lalui dengan kaedah saya beritahu tadi macam letakkan rebel dan sebagainya. Okey, yang ketiga ialah orientasi, boleh mudah dengan menuju tempat yang tinggi ataupun kita memanjat pokok. Dengan memanjat pokok ni kita dapat tengok kawasan tu dengan lebih luas. Apabila kita dapat tengok kawasan tu dengan lebih luas, kita dapatlah maksudnya kita dapat melihat track kita sepanjang perjalanan. Okey, yang keempat ialah dengan menggunakan kompas dan peta ataupun petunjuk alam jika alat navigasi tidak berfungsi lagi. Yang kelima ialah buat manual untuk mempermudahkan orang lain mencari kedudukan kita seperti meniup wisil, membuat asap ataupun menjerit meminta pertolongan supaya orang tahu di mana lokasi kita berada. Okey. Yang keenam ialah tetap bersama-sama dengan kumpulan walau dalam apa pun keadaan. Okey, sebab kita tak boleh berpecah. Apabila kita berpecah nanti, ia akan merumitkan proses untuk pencarian kita dan untuk orang jejak kita nanti. Kalau kita berpecah daripada kumpulan, ia akan menyukarkan lagi proses pencarian kita. Dan terakhir sekali, memanfaatkan situasi dengan menunggu bantuan, mencari makanan, mencari air dan lain-lain. So apabila kita telah sesat, kita just tunggu bantuan dan mencari makanan alternatif untuk kita terus hidup. Okey, kesimpulannya sebagai persiapan dan perancangan sebelum survival ini adalah sangat penting untuk memastikan segalanya dalam keadaan yang siap sedia dari segi fizikal, mental dan situasi. Oleh itu, setiap kumpulan yang ingin melakukan aktiviti survival ini perlulah bersiap sedia dengan sepenuhnya untuk menempuhi sebarang cabaran yang akan ditempuhi di dalam hutan. Saya rasa itu saja poin dari saya. Terima kasih. Dan selamat sejahtera. Seterusnya saya ingin menerangkan tentang pemilihan tempat perkemahan yang sesuai. Yang pertama ialah sumber asas. Untuk memilih kawasan ataupun tempat perkemahan yang baik,
perkara yang paling utama untuk diambil kira ialah sumber alam semula jadi, terutamanya punca air. Punca air adalah penting untuk kita memasak, minum, membersihkan diri dan sebagainya. Namun begitu anda dilarang berkemah terlalu dekat dengan sungai di kawasan hulu atau berbukit. Jika hujan di kawasan ini, terutamanya di sebelah hulu, paras air akan tiba-tiba naik dengan cepat. Yang kedua ialah bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi yang sesuai adalah tanah rata dan kering. Kedudukan tanah tersebut haruslah tinggi sedikit daripada kawasan di sekitarnya untuk mengelakkan air bertakung atau banjir ketika hujan lebat. Permukaan tanah juga seharusnya tidak berbatu-batu kerana ia tidak menyelesaikan ketika tidur. Tambahan pula, ia boleh merosakkan alas kemah anda. Tidak digalakkan untuk mendirikan kemah di bawah pokok yang besar ataupun yang sudah tua kerana ia dikhawatiri dahan yang besar dari pokok tersebut akan menghempap kemah anda. Yang ketiga ialah perhubungan. Kawasan yang anda pilih sekurang-kurangnya mempunyai cara untuk berhubung dengan orang di luar kawasan perkemahan tersebut seperti jalan raya, telefon awam, balai polis, rumah penduduk kampung dan sebagainya. Ini untuk memudahkan anda mendapatkan bantuan segera jika perlu. Jika anda menjalankan aktiviti ini di kawasan yang terpencil atau jauh ke dalam hutan, pastikan anda berhampiran dengan tanah lapang dan tinggi supaya kedudukan anda mudah dikesan dari udara. Yang keempat ialah sinar matahari. Kedudukan anda seharusnya mendapat sinar matahari di sebelah pagi untuk tujuan mengeringkan udara lembap dalam kemah dan juga mengeringkan pakaian dan peralatan yang basah. Pemandangan yang indah juga kurang pentingnya kerana ia dapat memberikan ketenangan kepada kita serta perkemahan kita menjadi lebih seronok. Yang kelima ialah denai binatang atau jejak kaki binatang. Jangan sesekali mendirikan kemah di kawasan denai binatang kerana dikhawatiri kemah anda akan menjadi mangsa rempuhan binatang yang menggunakan denai tersebut. Seterusnya ialah awas elakkan tempat yang berikut. Yang pertama ialah kawasan kemah yang lembap dan berair. Kemah basah dan ketidakselesaan berlaku. Di kawasan tanah yang berlumpur akan mengotorkan kemah anda. Berhampiran berluka atau semak samu atau kawasan lalang. Elak gangguan serangga, contohnya nyamuk, haiwan kecil contoh seperti ular, dan jika kawasan lalang, ia mudah terbakar. Di kawasan ini juga mengekalkan pergerakan. Yang keempat ialah di atas tebing curam, berisiko tergelincir atau berlaku tanah runtuh. Seterusnya ialah di kawasan berbatu yang tajam, akar pokok yang timbul di permukaan tanah akan kemah. Di bawah pokok mati atau berdahan mati, risiko dahan patah dan menghempap kemah. Di bawah pokok besar dan daunnya rimbun, risiko dahan patah jika ribut atau hujan lebat. Di bawah pokok yang beracun atau berhampiran dengannya, seperti pokok renggas, risiko galah, juga pokok yang berduri. Seterusnya ialah di atas denai binatang, seperti tadi, laluan binatang ataupun laluan manusia. Berhampiran tempat sumber makanan atau minuman haiwan di sekitarnya, risiko diserang haiwan dan juga akan menakutkan haiwan. Di kawasan kotor atau berhampiran dengan sampah sarap. Yang terakhir ialah terlalu dekat dengan sungai. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tajuk seterusnya adalah kaedah pemasangan kemah serta jenis kemah yang sesuai. Untuk pengenalan, kemah adalah tempat perlindungan yang terdiri daripada lembaran tekstil dan dihampar dilekatkan pada rangka tiang. Kemah terbahagi kepada dua jenis, iaitu kemah kecil dan kemah besar. Kemah kecil ni senang dipasang dan kemah ini adalah sesuai untuk dalam 2 ke 3 orang. Manakala kemah besar ni pula biasanya ditambat menggunakan tali yang diikat pada pacam atau pasak kemah. Kapasiti untuk kemah besar adalah melebihi 3 orang.
Seterusnya, ciri-ciri kemah yang ingin dipilih. Pertama, perlindungan, iaitu mampu memberi perlindungan dari cuaca panas, hujan dan serangga. Kedua, memberi keselesaan untuk pengundi berteduh dan bermalam. Tiga, mestilah kalis air, mengelak daripada risiko basah apabila hujan. Seterusnya, tahan lasak, iaitu tidak mudah koyak dan rosak. Seterusnya, harganya mestilah berpatutan. Dan akhir sekali, ukuran mestilah mengikut keselesaan kapasiti penghuni. Terdapat 3 jenis kemah. Yang pertama, jenis ring stand, iaitu tiang melintang sepanjang bumbung. Kebiasaannya, bahan yang digunakan adalah jenis nylon. Yang kedua, dome tank, iaitu kemah yang biasa kita gunakan apabila melakukan perkemahan. Ia berbentuk gelembung dan ringan serta mudah dibawa. Yang terakhir, jenis frame tank, iaitu jenis yang besar dan sesuai untuk perkemahan keluarga. Kapasiti adalah melebihi 5 orang mengikut keselesaan. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syafidah Hanim. Saya akan menerangkan tentang cara-cara mendirikan kemah. Okey, langkah yang pertama ialah pastikan kedudukan tirai kemah dihadapkan ke arah yang diinginkan. Okey, langkah yang kedua, mulakan dengan memasukkan fleksibel poles ke dalam lubang kemah sebagai rangka kemah. Yang ketiga, setiap hujung poles hendaklah dimasukkan ke dalam lubang yang berhampiran dengan kemah. Yang keempat, ikat kedua-dua fleksibel poles bagi menstabilkan kedudukan kemah. Okay. Yang kelima, masukkan besi pacak berbentuk L ke dalam lubang hujung penjuru kemah dan benamkannya ke dalam tanah. Sekiranya perlu, letakkan batu di atas besi pacak bagi menstabilkan kemah. Yang keenam, letakkan top cover dan cangkul pada tempat yang disediakan agar top cover tidak melayang. Dan kemah sudah sedia untuk digunakan. Sekian dari saya, terima kasih. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Nama saya Julius Ephraim anak Johannes, di mana pada kali ini saya ingin menerangkan mengenai asas ikatan yang diperkenalkan dalam pasukan rela SIS. Khususnya kita meneruskan kepada pengenalan kepada ikatan. Apa yang kita ketahui mengenai ikatan? Ikatan adalah merupakan salah satu kegunaan yang mustahak di dalam perkhidmatan pertahanan awam, terutamanya di dalam pasukan rela. Ikatan juga merupakan sebuah perkara asas yang penting di dalam aspek survival ataupun kembara hutan apabila adanya operasi penyelamatan di hutan yang dijalankan. Seperti yang kita ketahui, setiap anggota rela haruslah mempelajari dan mengetahui apakah itu selok-belok setiap ikatan serta berlatih untuk memahirkan diri dalam setiap aspek mengenai tali seperti jenis-jenis ikatan, kegunaannya, kaedah penggunaan dan juga teknik menyimpul ikatan mengikut jenis-jenisnya. Dan terusnya kita bergerak kepada definisi, simpulan dan juga ikatan. Simpulan yang sering digunakan pada tali-tali yang kecil dan sederhana saiznya, seperti digunakan pada benda-benda yang kecil. Ianya juga seringkali digunakan ketika berada di hutan, di dalam aktiviti ekspresi kembara ataupun lebih dikenali sebagai survival di waktu perkemahan, di rumah dan juga ketika melibatkan aktiviti-aktiviti yang sangat lasak dan memerlukan ikatan sebagai asas keselamatan seperti berada di hutan. Contoh-contoh simpulan yang dapat kita ketahui adalah seperti simpulan buku sila, simpulan teknik kasih, simpulan himpit, simpulan lilit dua simpul dan simpul pemukat yang seringkali digunakan pada aktiviti
seharian dan juga aktiviti seperti gembara hutan. Kesimpulan ini sering dikaitkan dengan ilmu asas hutan atau survival yang terkenal di antara pasukan sukarelawan ataupun lebih dikenali sebagai relasis pada tahap universiti. Ianya sering digunakan ketika aktiviti gembara hutan. Dan apa yang kita ingin ketahui adalah seterusnya, apakah itu ikatan. Ikatan sering digunakan untuk mengikat kayu, buluh, tiang dan papan untuk membuat jabatan dan sebagainya. Seperti ikatan yang bakal kita lihat selepas ini adalah ikatan lilitan hitch. Seperti ikatan ini adalah merupakan ikatan sementara yang digunakan untuk membentuk sebuah, contohnya seperti titi yang kecil sebagai kita menyeberangi sungai yang kecil. Kebiasaannya dalam kegiatan berpengakap dan kepaduan beberapa ikatan digunakan seperti ikatan seraya, ikatan serong dan sebagainya. Khususnya kita bergerak kepada apakah itu jenis-jenis tali yang sebelum kita mengetahui apakah jenis ikatan, kita harus mengetahui apakah jenis-jenis tali yang digunakan di dalam ikatan dan simpulan. Dan juga tali-tali yang sesuai digunakan di dalam ekspresi gembara. Yang pertama adalah tali belati. Tali jenis ini seringkali digunakan dalam operasi menyelamat ketika berada di hutan dan ekspresi gembara. Tali ini seringkali kita lihat pada contohnya pada tali kapal ataupun tali sampan yang kecil. Kerana ia mampu untuk menahan daya tarikan daripada sesuatu beban yang sederhana, kerana ia mempunyai kekuatan tali yang sederhana serta mudah didapati. Khususnya adalah tali sabut. Apakah itu tali sabut? Tali sabut adalah merupakan tali jenis yang diperbuat daripada sabut kelapa dan sering juga digunakan sebagai bahan penyelamat ketika berada di air. Kerana tali ini sangat sesuai digunakan pada air untuk menyelamatkan mangsa-mangsa lemas dan sebagainya, adalah kerana ia mempunyai tekstur tali yang kukuh dan juga ringan dan mudah terapung di atas air. Kerana ianya tidak mudah tenggelam dan senang terapung di atas air, adalah merupakan keistimewaan yang digunakan untuk menyelamatkan mangsa ataupun sebagainya, aktiviti yang berkaitan dengan air. Seterusnya adalah tali kermentel. Tali kermentel ini adalah merupakan tali yang diperbuat daripada nylon yang terbahagi kepada dua bahagian yang dipanggil kern yang disaluti dengan mantel. Ianya mempunyai kekuatan tali yang sederhana serta sering digunakan pada aktiviti hiking serta aktiviti rela untuk gembara hutan. Ianya terdiri daripada dua jenis, iaitu statik dan juga dinamik. Apakah yang dimaksudkan dengan tali kermentel yang statik dan dinamik? Baiklah, tali statik untuk kermentel adalah merupakan tali statik yang tidak mempunyai lenturan pada talinya. Demikian ianya statik dan ianya sesuai digunakan untuk mengangkat mangsa pada kawasan yang rendah kepada kawasan yang tinggi. Namun untuk tali kermentel yang dinamik sesuai digunakan untuk aktiviti hiking kerana ianya digunakan untuk menahan beban yang jatuh daripada atas ke bawah daripada mempunyai daya kejutan, dan ini diselamatkan dengan daya dinamik, iaitu daya lenturan. Khususnya adalah tali nylon. Tali ini diperbuat daripada tali plastik dan tidak menyerap air. Tali ini sesuai digunakan sebagai tali untuk mengikat sisi kemah ketika gembara hutan. Tali ini adalah tali nylon. Ini adalah merupakan tali yang sering kita lihat dan mudah didapati di rumah dan juga di kawasan-kawasan lain. Kerana ia merupakan tali asas ataupun tali utama daripada tali-tali yang lain. Seterusnya adalah jenis-jenis ikatan. Baiklah, kita masuk kepada jenis-jenis ikatan. Ikatan yang pertama yang kita lihat adalah half hitch knot. Apakah itu ikatan half hitch knot?
Ikatan Hafiz Note adalah digunakan sebagai tujuan untuk mematikan ikatan dan simpulan yang dibuat. Seperti kita membuat ikatan lain, kita menggunakan Hafiz Note untuk mematikan ikatan tersebut. Selain itu, ianya digunakan sebagai ikatan yang menahan berat ketika mengangkat beban ke atas tempat yang tinggi. Ikatan ini adalah sebagai ikatan yang menyokong ikatan lain untuk menahan berat ketika kita mengangkat beban daripada kawasan yang rendah kepada kawasan yang tinggi. Khususnya kaedah pemasangan bagi Hafiz Note adalah, yang pertama, kita menyusurkan hujung tali yang pendek melalui kayu yang panjang, terusnya melepasi tali yang menanti. Apakah kelebihan ikatan Hafiz Note? Seperti yang kita ketahui, kelebihan ikatan Hafiz Note ianya adalah ringkas dan mudah, namun ianya tidak begitu kukuh jikalau ianya bersendirian. Hafiz Note ini adalah merupakan sebuah ikatan yang ringkas yang mudah untuk dibuatkan, disimpulkan, namun ianya tidak mempunyai kekuatan yang kukuh kerana ianya berfungsi sebagai ikatan yang menyokong ikatan yang lain. Baiklah, seterusnya kita akan mengenali ikatan timber hitch knot. Timber hitch knot ataupun lebih dikenali sebagai di dalam bahasa Melayu lilitan hitch. Apakah kegunaan timber hitch ataupun lilitan hitch ini? Ianya digunakan sebagai ikatan sementara dan digunakan untuk mengangkat dan menurunkan barang daripada tempat yang tinggi. Baiklah, ikatan timber hitch knot ini adalah samanya dengan kegunaan bagi ikatan Hafiz Note. Namun ikatan timber hitch ini boleh digunakan untuk kita membentuk titi, untuk menyambungkan kayu-kayu untuk membentuk titi bagi melalui sungai yang kecil. Dan ikatan ini juga mempunyai keistimewaan, iaitu mengikat hujung tali pada pokok dengan mudah agar kayu tidak licin dan bergerak. Maka ianya boleh digunakan sebagai ikatan untuk membentuk titi. Baiklah, kaedah pemasangan untuk timber hitch knot ini adalah dengan melakukan dua lingkaran atau lengkuk. Kemudian ianya dipusing ke atas standing end tali. Seterusnya ianya dibelitkan pada hujung tali itu sendiri. Maka terbentuklah sebuah ikatan yang dinamakan sebuah ikatan lilitan hitch. Ikatan yang ketiga adalah ikatan buku sila. Ikatan buku sila merupakan ikatan asas yang harus diketahui oleh setiap pasukan relasi, kerana ianya adalah merupakan ikatan yang asas daripada semua ikatan. Kegunaan ikatan buku sila ini ataupun reef knot, ia digunakan untuk mengikat kain anduk ataupun kain pembalut. Bahkan ianya juga boleh digunakan untuk menyambung ikatan yang lain kepada ikatan yang lain. Makanya ianya mempunyai keistimewaan, iaitu mempunyai ikatan yang tegap, yang kukuh serta mudah dan cepat dilucutkan. Mudah dan cepat dilucutkan bermaksud ianya mudah untuk dilepaskan dan juga dipasang. Seterusnya adalah kaedah pemasangan bagi ikatan buku sila. Langkah yang pertama adalah dengan mengambil kedua-dua hujung tali, kemudian silangkan kedua tali tersebut. Seterusnya ambil tali satu dan letakkan di atas tali kedua, kemudian disilangkan. Tarik kedua-dua bahagian tali satu dan tali dua, maka terbentuknya sebuah ikatan yang dinamakan ikatan buku sila. Dan seterusnya adalah ikatan tindih kasih. Ikatan tindih kasih juga merupakan ikatan asas selain daripada ikatan buku sila, kerana ianya seringnya dijadikan sebagai ikatan tali pandu keselamatan ketika berada di hutan untuk menanda arah supaya tidak sesat di dalam hutan di dalam perjalanan pulang. Selain itu, ianya sesuai digunakan untuk mengikat peralatan-peralatan penting ketika kembali hutan, seperti kasut dan juga peralatan memasak.
Biasanya ianya sesuai juga digunakan untuk menaikkan dan menurunkan mangsa cedera. Namun ianya haruslah diikat dengan jumlah yang banyak supaya mempunyai kekuatan yang kukuh untuk mengangkat beban yang berat. Apakah keistimewaan bagi ikatan tindikasi ataupun bowline knot? Keistimewaannya adalah ianya tidak terjerut di hujungnya, bermaksud ianya mudah untuk dibuka dan juga mudah untuk dipasangkan. Bagaimanakah kaedah pemasangan bagi bowline ataupun ikatan tindikasi? Baiklah, langkah yang pertama adalah dengan membuat lingkaran nombor 6 pada tali tersebut. Kemudian hujung tali dimasukkan melalui lengkuk yang telah dibuat. Setelah itu, pusing tali yang menunggu dan masuk kembali ke dalam lengkuk. Maka terjadilah sebuah ikatan yang dinamakan ikatan tindikasi. Dan itu saja daripada kumpulan kami, kumpulan 5, kepada ilmu yang disampaikan bagi ilmu kembara hutan. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.